السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita, menerusi kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Tajuk yang kita nak pagi ini ialah berkaitan tentang husnul khatimah. Kita baca muka surat 263. Muka surat 263. Dua enam tiga. Dua enam tiga. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب ذكر بشائر الخاتمة بأسباب حسن الخاتمة، أي هذا باب في ذكر بشائر الخاتمة بأسباب حسن الخاتمة. باب ذكر بشائر الخاتمة بأسباب حسن الخاتمة. باب ذكر بشائر الخاتمة بأسباب حسن الخاتمة. Ini suatu bab menyatakan dengan kesukaan kesudahan dengan beberapa sebab bagi yang membaikkan kesudahan. Jadi bab yang kita nak baca ni iaitu bab yang membicarakan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh mengakhiri hayat dia dengan husnul khatimah. Mana akhir hayatnya dalam keadaan baik, baik kesudahannya. Jadi tajuk yang kita nak bahaskan menerusi kitab kita ini iaitu basyair, bisyarah, kegembiraan ketika menghadapi sakaratul maut. Apabila seseorang itu menghadapi sakaratul maut, diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hamba Allah ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Apakah dia amalan-amalan yang membolehkan
seseorang itu mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita nak bahaskan menerusi kitab kita ini, yang mana Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu taala telah memetik dalam sebuah kitab yang membicarakan berkaitan tentang ataupun amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapat husnul khatimah menerusi kitab yang bernama Basyairul Khatimah. Maksud kitab yang bernama Basyairu Al-Khatimati. Basyair, bisyaratani basyair, iaitu kegembiraan ketika menghembuskan nafas terakhir. Ketahui olehmu. Kalimah ketahui olehmu ini di dalam kaedah bahasa Arab ialah kalimatun yu'ta biha al-i'tina. Satu kalimah yang dibawa ataupun yang didatangkan memberi maksud supaya ambil perhatian. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu anna hadha sya'na wa anna hadha al-amra. Ketahuilah bahawa sesungguhnya perkara ini, keadaan ini adalah penting, sya'nun azimun. Apa dia? La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu ay anna hadha sya'na syai'un azim, sya'nun azim, amrun azim. Ketahuilah. Maka kalimah fa'lam ini memberi maksud iaitu supaya kita ambil perhatian. Supaya kita ambil perhatian. I'lam, mana ketahui olehmu bahawasanya hai orang yang menuntut bagi husnul khitam, bagi orang yang hendakkan mati yang baik dan kemenangan dengan kamalu ikhtitam, iaitu orang yang nak menghendaki bahawa sempurna dan baik penghujung hayatnya. Bahawasanya sebab yang demikian itu dua perkara ni insya-Allah kalau kita jaga dan kita amalkan, mati kita baik, kesudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gembira oleh Allah. Yang kita akan lihat dalam tajuk ini iaitu kegembiraan ketika menghadapi sakaratul maut, kegembiraan Allah berikan ketika mana di alam kubur, kegembiraan ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar, kegembiraan ketika lalu di siratal mustaqim ni, dan kegembiraan apabila di dalam syurga sehingga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha. Ini kegembiraan. Ada dua perkara. Pertama, qaulun. Yang pertama iaitu berkaitan tentang perkataan. Jadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mendapat kegembiraan dan kebaikan ketika menghadapi sakaratul maut ataupun penghujung hayatnya adalah berkaitan tentang perkataan. Ucapan kita ni perlu jaga. Setiap yang keluar daripada mulut ini perlu jaga. Oleh sebab itu Nabi SAW menyuruh kepada kita, hendaklah kamu menjaga bainal lahyain, di antara dua rahang kita ni, iaitu mulut ni. Bila nak keluarkan kalimat, hendaklah dipikir-pikirkan. Kalau betul kita jaga, betul kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, mulut, lidah ini sentiasa zikrullah, sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa memuji Allah dan tidak bercakap perkara yang mengundangkan dosa, insya-Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Keduanya amal. Dia tidak memadai dengan ucapan-ucapan dan perkataan, mestilah disertakan dengan amalan. Mesti disertakan dengan amalan. Mana qaulun wa amalun. Barulah sempurna. Apabila dah sempurna, insya-Allah kalau hari-hari kita berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah sudahikanlah umur kami ini dengan husnul khatimah,
wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan kau sudahikan akhir hayat kami ini dengan akhiran yang tidak baik, iaitu su'ul khatimah. Jadi untuk mendapatkan husnul khatimah, dua perkara ini mesti ada. Yang pertama qaulun, yang kedua amalun. Manakah dalil-dalil yang menyuruhkan kita melakukan dua perkara ini? Syekh Daud Al-Qahtani rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab kita ini dan memetik dalam sebuah kitab yang paling masyhur, iaitu disebut oleh Syekh qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, seperti kata al-arifu billah ad-dalu ala Allah, iaitu seperti seorang yang alim, seperti kata-kata yang telah ataupun kitab yang telah dikarang oleh seorang ulama yang alim, al-arifu billah al-dalu ala Allah, iaitu seorang yang kenal Allah, al-arifu billah. Al-arifu billah, al-arifu orang yang kenal apa? Bi wujudillah, bi fadlillah, bi rahmatillah, bi azamatillah, bi iradatillah. Maka orang yang kenal, orang yang arif kenal billah, bi qudratillah, dia kenal dengan qudrah Allah, dia kenal dengan iradah Allah, dia kenal dengan bi fadlillah, kelebihan Allah, dia kenal dengan rahmat Allah, dia kenal dengan maghfirah Allah. Maka orang yang kenal keampunan adalah datangnya daripada Allah, sentiasa memohon supaya Allah ampunkan dosa. Al-arifu billah. Orang yang kenal bahawa yang boleh memberikan rahmat inilah Allah, al-arifu bi rahmatillah, sentiasa memohon rahmat kepada Allah, sentiasa memohon rahmat, Allah marhamni, Allah marhamni. Al-arifu billah. Al-arifu billah, al-arifu bi qudratillah, yang mengenal bahawa dengan kudrah Allah kita tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya illa billah, ay illa bi qudratillah, melainkan dengan kudrah Allah. Allah berikan kepada kita, kita boleh sampai, kita boleh berjalan, kita boleh sama-sama mengaji pada pagi ini. La haula wala quwata illa billah, illa bi qudratillah, illa bi haulillah, melainkan dengan daya dan upaya yang diberikan oleh Allah, Allah yang bersifat qudrah. Al-arifu billah. Al-arifu billah, al-arifu bi fadlillah. Hari-hari kita pada bulan Ramadan menyebut fadlan minallah, fadlan minallah, fadlan minallah wa ni'mah. Mana al-arifu billah, al-arifu bi fadlillah, iaitu orang yang kenal dengan kelebihan Allah, maka dia memohon kepada Allah, sebagaimana kita pada bulan Ramadan yang lepas, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, iaitu kelebihan-kelebihan ini ialah datangnya daripada Allah. Kita tuntutkan supaya Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan keampunan, Allah memberikan keredaannya kepada kita. Ini yang disebut al-arifu billah. Al-arifu billah ad-dalu ala Allah, syekh yang menunjukkan kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Allah ay ala ibadatillah, iaitu syekh ini menunjukkan kepada kita ala ay ala ibadatillah, ala ikhlasillah, iaitu menunjukkan kepada kita cara beribadat kepada Allah, cara kita ni nak ikhlas beribadat kepada Allah, cara kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gelaran yang diberi oleh para alim ulama kepada Tuan Syekh ni. Siapakah nama Tuan Syekh ni? Iaitu As-Sayyid Abdullah Mirghani. Sayyid Abdullah Mirghani ini iaitu keturunan daripada Sudan. Sampai sekarang ramai juga di kalangan ulama-ulama di Sudan yang berketurunan dengan Mirghani. Itu Mirghani. Syekh As-Sayyid Abdullah Mirghani, nafa'ana Allahu bi barakatihi. Mudah-mudahan Allah memberkati, memanfaatkan akan kita bi barakatihi, ay bi barakati hadha syekh, dengan keberkatan syekh ni. Seorang alim boleh memberi syafaat, maka barakat ini yang disebut sebagai madad. Kita talabul madad, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah limpahkan rahmat kepada orang alim ini, dan juga diberikan rahmat itu juga kepada kita, supaya berpanjangan rahmat Allah dan kelebihan dan keridhaan Allah, Allah berikan kepada orang alim. Dan kelebihan itu kerana kita baca kitab-kitab ni,
juga kita mendapatkan keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat menambahkan ketakwaan, menambahkan amalan soleh kita. Oleh sebab itu al-barakatu lughatan az-ziyadah, berkat pada bahasa memberi maksud bertambah. Adapun di sudut istilah syarak yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani rahimahullah taala dalam kitab beliau yang bernama Maraqi al-Ubudiyah fi Syarh Bidayatul Hidayah li Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau menyebut al-barakatu syar'an, adapun berkat di sudut istilah syarak ziyadatu amal salih, iaitu bertambahnya amal saleh. Jadi bila kita dapat berkat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimanfaatkan kepada kita ini, manfaatkan kami Allah dengan membaca kitab yang dikarangkan oleh Syekh ini sehingga mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau curahkan rahmat tersebut dan keampunan dan keredaan kepada Tuan Syekh ini, iaitu As-Sayyid Abdullah Mirghani rahimahullah taala. Di dalam risalahnya, dalam sebuah kitab beliau, risalah ini iaitu tidak banyak pembahasan, itu nama risalah. Kalau namanya kitab, dia tebal. Kalau kitab, di bawahnya ada bab. Di bawah bab ada fasal. Di bawah fasal ada ceraian. Itu baru boleh nama kitab. Macam kitab kita ni, dia ada bab dia. Dia ada bab dia. Contohnya kita baca babu zikri basyairil khatimah. Dia ada bab. Setiap bab ada ceraiannya fasal. Kemudian ada cabangnya far'un. Kemudian ada masail, baru nama dia kitab. Oleh sebab itu dalam istilah pembacaan kitab, kitab ini mestilah mustamilun, terkumpul di dalamnya ala babin, mesti ada bab, mesti ada far'in, mesti ada masail, kebiasaannya. Tetapi kalau dia hanya sedikit bahasan ataupun ada satu bab sahaja, kita namakan hadhihi risalah. Risalah. Jadi risalah ini adalah tidak setebal dan sedetail sebagaimana kitab-kitab yang lain, iaitu karangan seorang ulama yang alim, As-Sayyid Abdullah Mirghani rahimahullah ta'ala, yang risalahnya bernama Basyairul Khatimah. Basyair, contohnya ada amalan Basyairul Khairat, selawat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala, ada lebih kurang tak silap saya 37 selawat yang menyebut Al-Mubashir, Basyairul Khairat, ataupun disebut Salawatul Quraniyah, As-Salawatul Quraniyah, sebagaimana yang disebut dalam kitab Lum'atul Awrad karangan seorang ulama yang terkenal, Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani ataupun Pak Syekh Ali Kutan, telah memuatkan satu selawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Basyairul Khairat. Syekh saya, Syekh Mas'udi rahimahullahu ta'ala, ketika zaman dululah, beliau ketika beramal Basyairul Khairat, mungkin beliau dapat Lailatul Qadar, sebab dia beritahu saya kalau nak dapat Lailatul Qadar, bacalah Basyairul Khairat. Tapi anda kena baca daripada awal tahun, bukan bermula malam 23, malam 21, malam 22, dia kata tak boleh. Bermula daripada awal tahun. Mohon pada Allah Ta'ala. Mungkin Syekh jumpa Lailatul Qadar, mungkin, sebab dia beritahu saya begitu. Basyairul Khairat, Syekh beramal dengan Basyairul Khairat ketika mana beliau teringin nak pergi haji. Kita di Malaysia ni dulu, kalau nak pergi haji lebih kurang 5,000 lah, 5,000 ringgit. Jadi dia amalkan Basyairul Khairat yang ada di dalam kitab, iaitu Lum'atul Awrad. Amalah insya-Allah khair, Basyairul Khairat, ataupun disebut selawat Quraniyah, surah Al-Quraniyah, ataupun boleh tengok dalam Google Basyairul Khairat. Syekh
beramal dengan basyairul khairat, tiba-tiba ada seorang jumpa, dia kata, Pak Kiai, dengar-dengar Pak Kiai nak pergi haji, ni belanja pergi haji, belanja. Jadi Syekh pun tak buka sampul ini, dia menganggap barangkali RM10, RM20 macam orang nak bagi. Kalau kita nak pergi haji, ada orang bagi RM10. Kalau zaman dahulu, kira RM10, RM20 ni kira besar. Dia pun tak buka. Tapi dia teringin nak pergi haji, duit tak cukup. Satu hari, dia terdetik lepas sembahyang asar, dia pun nak tengok sampul tu. Tengok-tengok RM5,000. RM5,000. Cukup, daftar boleh terus, boleh pergi haji. Tapi rasa hati tidak rasa senang sebab dia seorang dia boleh pergi haji. Orang rumah dia macam mana pula? Dia amalkan basyairul khairat, salawatul Quraniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala. Dia tak cerita ke orang lain, tak pernah dia cerita ke orang lain. Dia amal-amal lepas sembahyang asar di dalam sebuah masjid. Lepas sembahyang asar, dia pun amalkan. Orang pun kata, Pak Kiai, ini duit untuk isteri pergi haji. Alhamdulillah, syukri, ana dapat pergi haji. Dua-dua sekali, ana dengan isteri. Pak Kiai ana dulu. Jadi amalan basyairul khairat ataupun disebut salawatul Quraniyah, bolehlah tengok dalam kitab yang bernama Lum'atul Awrad, dan Lum'atul Awrad ni telah dituliskan di edisi yang terbaru, iaitu Jawi Baru, yang boleh kita fahami, cetakan Ja'far Rawas, Kelantan. Lum'atul Awrad, nama Lum'atul Awrad. Banyak amalan-amalan khazanah, amalan para ahli ulama. Jadi kalimah basyair memberikan bisyarah, kegembiraan ketika khatimah penghujung hayat kita. Kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Abdullah Mirghani rahimahullah ta'ala. Maka kebanyakan masail di dalam bab ini hamba nakal daripada risalah yang tersebut itu. Jadi pembahasan dalam kitab ini kebanyakan ianya dipetik daripada kitab Basyairul Khatimah gitu. Maka yang keduanya iaitu amal yang soleh. Yang pertama iaitu qaul. Jadi sesiapa yang hendak mati baik, jagalah perkataan. Ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan jangan menuturkan perkataan-perkataan yang mengundangkan kemurkaan Allah. Kalau betul jaga sekarang ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang ni husnul khatimah. Maka kedua daripada dua perkara tadi. Ini disebut sebagai badal ba'minkul dalam ilmu bahasa Arab. Maka yang keduanya iaitu amal yang saleh, dan ialah yang mewajibkan bagi husnul khatimah dengan kurnia Allah Ta'ala dan minahnya, iaitu minhah, iaitu daripada pemberiannya. Manaha yamnahu minhatun, ini jamaknya minah, iaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti barang yang sabit yang demikian itu dengan dalil kitab dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalil-dalilnya daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada husnul khatimah dengan cara beramal amal-amal yang saleh. Adapun kitab dalil daripada Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 10, wal amalu salihu yarfa'uhu, bermula amal yang saleh itu diangkatkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib
yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 10. Pangkal ayatnya ialah man kana yuridul izzata. Barang siapa yang inginkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, falillahil izzatu jami'an, maka bagi Allah lah kemuliaan keseluruhannya. Maksudnya falillahil izzatu ay falyatlub al izzata, maka tuntutlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bittaqwa, dengan cara kamu bertakwa. Tuntutlah kemuliaan daripada Allah taala iaitu bil ilmi, dengan ilmu. Walillahil izzatu jami'a ay falyatlub al izzata lillahi jami'a, tuntutkanlah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bil amalis salih, iaitu dengan amal salih, seperti zuhud dalam dunia, seperti memperuntukkan masa untuk berkhalwah, berzikir, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adu, sa'ada yas'adu, ilaihi ilallah, kepada Allah lah naiknya kalimah-kalimah tayyibah. Ini dalil yang menunjukkan bahawa sungguhnya perkataan yang baik ini akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'adu ini memberi maksud naik ini ialah diterima oleh Allah. Apa kalimah tayyibah? Seperti la ilaha illallah, ataupun zikir-zikir yang lain, ataupun doa, ataupun baca-bacaan Quran. Di antaranya kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bulan Ramadan yang lepas banyak kita baca. Sehingga Nabi SAW bersabda, bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, idza qalaha al-abdu, apabila hamba Allah membacanya, araja biha al-malaku ila sama, malaikat telah membawa naik zikir ini. Fahayya biha wajhar rahman, maka ianya telah diserahkan kepada wajah rahman, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berzikir dengan zikir tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadrak dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma' wa Sifat, malaikat akan bawa, Allahu Akbar, malaikat ni Allah utuskan membawa zikir tersebut dan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang dimaksudkan yas'adu su'ud memberi maksud al-qabul wal ridha. Yas'adu kalimut tayyib, iaitu naiknya kalimah-kalimah, kalim ialah jamak daripada kalimah. Kalimatun kalimatani kalim. Kalimatun kalimatani kalim. Maknanya banyak kalimat yang kita ucapkan, bukan sekali, bukan satu kalimat, kalim. Sebagaimana kalau kita mengaji ilmu nahwu, dalam mata alfiyah menyebut kalamuna lafzun mufidu kastakim wasmun wa fi'l summa harfunil kalim. Kalamuna ay kalamun ma'asyir nahwiyin, itu perkataan kalam di sisi ulama-ulama nahwu. Kalamuna lafzun mufidu kastakim, iaitu kalam lafzun, ia adalah lafaz, lafzun mufid yang memberi manfaat, seperti istaqim. Istaqim ialah ada fi'il, ada fa'il. Istaqim anta. Dalam bahasa Arab, kalimah yang memberi manfaat, memberi faedah, ialah mesti ada fi'il dengan fa'il. Cukup. Fi'il, fa'il kalau faham, itu nama dia kalim ataupun dinamakan kalam. Kalamuna lafzun mufidu kastaqim wasmun wa fi'l summa harfunil kalim. Al-kalim, apa itu kalim? Ismun, fi'il dan huruf. Jadi kalimah al-kalim ialah jamak daripada kalimatun. Kalimatun, kalimatani, kalim. Kalamuna lafzun mufidu kaskam wasmun wa fi'lu summa harfunil kalim wahiduhu wa kilmatun wa qawlu am. Yani wa kilmatun memberi maksud satu kalimah.
Ini dalam mata Alfiyah yang dikarang oleh Syekh Ibn Malik rahimahullah ta'ala. Orang yang mengaji ilmu nahu, kalau dia faham mata Alfiyah, mana yang lain tak payah. Yang lain tidak sukar. Tok Guru Ana dulu kata, kalau entah hafal Alfiyah, maka yang lain tak jadi payah. Tapi kalau tak hafal Alfiyah, yang lain jadi payah. Begitu. Yang lain jadi payah. Jadi kita serabut sampai ketua ni baca kitab tak baris pun tak boleh. Dia kata Majlis Bahasa Arab ni payah Ustaz, payah. Kelabu WhatsApp nama. Nampak sini lupa pula lain. Tapi cara ulama-ulama dulu, matan mesti dihafal. Matan mesti dihafal. Kalau sudah hafal matan, insya-Allah yang lain tu dia akan jadi mudah. Kita sambung balik. Jadi apabila disebut al-kalimut thayyibah, oleh sebab itu al-kalimut thayyib, kalimah-kalimah yang baik seperti zikir, doa, baca Quran ataupun perkataan-perkataan yang baik kita ucapkan. Yas'adu ini, naik ini memberi maksud al-qabul war ridha. Su'ud ini memberi maksud al-qabul war ridha, iaitu Allah terima dan Allah ridha. Kalau orang suka, bila kita cakap orang suka, kita suka bercakap. Tapi kalau kita bercakap orang main pandang sana, tapi kalau perkataan kita ini diterima dan diredai oleh Allah, maka datanglah kesukaan pada diri kita. Yang disebut dalam ilmu tasawuf dinamakan hal. Dinamakan hal. Yang mana apabila kita ini merasakan Allah redha, Allah terima, maka kita lakukan juga amalan tersebut, maka Allah telah terima amalan kita, maka Allah berikan keadaan kita tidak sama dengan keadaan orang lain. Kenapa? Kerana dia akan merasakan keseronokan dan kesukaan yang disebut dalam ilmu tasawuf dinamakan hal. Yang dinamakan hal. Macam semalam saya uraikan di Masjid Bukit Katil, menurut kitab Hikam, seperti mana kata ulama, bila kita sujud ini dinamakan kedudukan al-wasil, orang yang sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah macam mana? Iaitu menerusi hadis Nabi SAW, umirtu an asjuda sab'ata a'zum, aku diperintahkan oleh Allah supaya sujud 7 anggota. Karena bila anggota ini semuanya sujud, semuanya merendah diri kepada Allah, itu menunjukkan orang ini sudah sampai kepada Allah. Pandangannya tunduk kepada Allah, pendengarannya tunduk kepada Allah, segala panca inderanya tunduk kepada Allah, hatinya tunduk, perkataannya juga tunduk. Subhana rabbal a'la. Maka apabila seorang itu sudah sampai kepada kedudukan al-wasil, sampai kepada Allah, maka segala permintaannya akan diterima oleh Allah. Justru itu Nabi SAW bersabda, hampir-hampir hamba Allah kepada Allah iaitu waktu sujud. Aqrabu ma yakunu bihil abdu ila Allah wa huwa sajid fa'aksirud du'a, iaitu hamba Allah paling hampir kepada Allah waktu sujud. Sebab apa disebut hampir pada Allah waktu sujud? Karena dinamakan maqamul wasil, orang itu telah sampai kepada Allah. Maka berdoalah. Ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memang tak teringat dah. Hanya teringat hampirnya kepada Allah, seronoknya bermunajat, seronoknya dia memohon kepada Allah kerana sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan telah semua nafsu-nafsu, 7 jenis nafsu telah sujud kepada Allah. Maka sampailah keadaannya, iaitu nafsul mutmainnah, nafsul radiyah dan nafsul mardiyah yang diradai oleh Allah Ta'ala, maka orang ini telah sampai kepada Allah. Allahu akbar. Jadi al-kalimut thayyib, bila seorang ini rasa dia amalan ini diterima oleh Allah, amalan ini diradai oleh Allah, maka datanglah keadaan yang dinamakan hal, keadaan yang akan jadi berubah. Hal ini mestilah dipelihara sehingga ia sampai kepada kedudukan yang dinamakan tetap, yang dinamakan maqam. Yang dinamakan maqam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amalus salihu, dan amal-amal yang saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh kal ibadatil khassah, seperti ibadat-ibadat khusus, semayang 5 waktu, berpuasa,
dan amal-amal saleh, iaitu amal-amal yang khusus ataupun amal-amal yang tak khusus, tetapi dalam keadaan khalisah, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan-amalan sunat tapi ikhlas, amalan khusus, amalan-amalan sunat lillahi taala. Semua ini yarfa'uhu, ay yarfa'uhu Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatkan amalan tersebut, memberi maksud yaqbaluhu, Allah telah menerima amalan. Jadi kalau amal-amal saleh kita ini kita lakukan dalam keadaan ikhlas, yarfa'u, mana yaqbalullah, Allah menerima amal kita. Bila Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, besok bila kita nak meninggal dunia, Allah bagikan, Allah anugerahkan, Allah berikan, iaitu husnul khatimah. Ini dalil daripada Quran yang menunjukkan kepada kita untuk mendapat husnul khatimah, supaya Allah terima segala amalan kita ini, iaitu hendaklah melakukan amal yang saleh. Seterusnya lagi, dan lagi firman Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini surah Baqarah ayat 25. Dan sukakan mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyiril, basyara yubasyiru basyir, berilah berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, iaitu 3 ilmu tauhid. Ianya beriman, iaitu tauhid dinamakan tauhid ilahiyah, yang berkaitan tentang ketuhanan, dan tauhid yang berkaitan tentang nubuwah, iaitu kenabian, dan berkaitan tentang as-sam'iyat wal ghaibiyat, berkaitan tentang benda-benda yang gaib, syurga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Ini 3 ilmu yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Kecil ke, nipis ke, tebal ke kitab tauhid, dia tidak akan terkeluar daripada 3 perkara, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan tentang kenabian, dan juga berkaitan tentang iaitu ghaibiyat. Alladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal mereka itu akan segala amal yang salihat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah jama' as-salihat, mana bukan satu amalan saleh, banyak amalan saleh. Mereka beramal dengan amal-amal yang saleh, bahawasanya bagi mereka itu berapa syurga. Nampak? Ini Allah berikan berita gembira, iaitu Allah berikan husnul khatimah. Bila husnul khatimah ini, Allah berikan kelebihan, Allah berikan kepada mereka ni syurga. Syurga yang berlari di bawahnya beberapa sungai, yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Mana tidak tergambar keindahan di dalam syurga. Tajri makna sentiasa mengalir. Asalnya jara yajri ni mana berlari. Ya Allah ijri ya syekh, mana kita suruh dia berlari. Ya Allah ijri, kita kata suruh dia berlari. Kalau suruh berjalan, ya Allah imshi. Kalimah jara yajri ini memang berlari ataupun mengalir, seperti mana sadaqatun jariyatun, apabila matinya anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3, di antaranya sadaqatun jariyatun, ataupun sadaqatun jariyatin, sedekah yang mengalir, yang berlari. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah ni mana dia mengalir tidak putus, bukan setakat di dunia, bahkan dia mengalir terus di akhirat. Oleh sebab itulah dinamakan sedekah jariah, sadaqatun jariyatun, mana sedekah yang sentiasa mengalir pahalanya, walau sekalipun orang ni dah meninggal dunia. Sampai bila? Sampailah dimasukkan ke dalam syurga Allah. Maka sedekah jariah ni besar pahalanya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimah sadaqatun jariyatun. Hanya bila terjemah pada bahasa kita sedekah jariah. Jadi bila terjemah kepada bahasa kita sedekah jariah, dia tidak terasa zauk dia.
sedekah jariah. Tapi kalau sedekah yang mengalir, tidak putus sehinggalah hari kiamat, sehinggalah hari kiamat, maka kakak-kakak dan makcik-makcik semua, maka terdoronglah nak bersedekah, kerana amalan ini akan berterusan mengalir yang tidak akan putus. Itu disebut sebagai sedekatun jariah. Sentiasa dia kata, orang yang amal saleh ini diberikan berita gembira, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Ini surah Taha ayat 114. Lebih kurang begitulah, cuma tengok nanti surah Taha 114. Dan mereka yang beramal dengan amal yang saleh, dan iaitu percaya akan balasannya daripada Allah Ta'ala, wa huwa mu'min. Jadi ulama menghuraikan menerusi firman Allah dalam surah Taha ini, menunjukkan bahawa amal saleh prasyaratnya mesti beriman. Walaupun orang tu semayang, orang tu puasa, orang ni kuat berdoa, orang ni kuat bersedekah, cakap pun cakap yang baik, semua amal saleh, tapi tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah, maka amalan ini tidak akan diterima. Oleh sebab itu, nak amalan saleh ini diterima oleh Allah, syaratnya mesti mukmin. Oleh sebab itu ulama tafsir menghurai, Allah berfirman wa huwa mu'minun, ay wal hal, waw tu wal hal, sedangkan orang yang beriman dengan orang yang beramal dengan amal saleh itu keadaannya beriman. Kalau keadaannya tidak beriman, mardud. Apatah lagi kalau murtad, wal iyazabillah. Fala yakhafu, dan mereka yang beramal dengan amal saleh dan percaya akan balasannya daripada Allah Ta'ala, maka tiada ditakut akan dizalimkan. Maka tak takut ianya akan disesiakan oleh Allah. Kalau kita beriman dengan amal yang dan beramal dengan amal saleh, bahawa sesungguhnya pahala kita tidak akan dihalang oleh Allah. Tapi kalau kita beramal saleh, kufur pada Allah, syirik, maka amalan kita akan dihalang oleh Allah. Tadi itu imam kita ada baca tadi. Tapi dengan syarat, untuk imam kita baca tadi, dengan syarat ianya dalam keadaan beriman. Alladzina amanu walladzina anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anu. Adapun orang yang mati dalam keadaan kufur, maka Allah telah melaknatnya, dan juga para malaikat laknat, dan juga muannas, manusia juga laknat. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya mati dalam keadaan beriman, maka ianya sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Fa fi rahmatillah, maka ianya berada dalam keadaan rahmat, iaitu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa amal soleh yang kita lakukan, kita beriman kepada Allah, jangan rasa kita jangan rasa kamu curiga, jangan kamu rasa takut, jangan takut bahawa amalan kamu tidak akan pahala kamu tidak akan dihalang oleh Allah, bahkan akan diberikan oleh Allah pahala dan dibalaskan oleh Allah. Wala hadm, dan juga lagi tidak akan dizalim dan diinayakan dia. Maknanya bahawa tidak akan dikurangkan oleh Allah pahala orang yang buat baik, dengan syarat beriman kepada Allah. Dan seterusnya dalil lagi. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum labisa yalbasu. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu walam yalbasu, alladzina amanu, mereka yang percaya, mereka itu akan Allah Ta'ala, mana benar-benar beriman kepada Allah,
dan tiada memakaikan mereka itu akan imannya dengan zalim. Zalim ni ialah makna syirik. Inna zulma la syirkun azim. Sebagaimana dalam suratul Luqman, Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ketahuilah bahawa zalim itu ialah satu dosa yang besar, syirik. Zalim memberi maksud syirik. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun, ia merupakan dosa yang amat besar. Maka syirik ini disebut gelap. Kerana orang yang syirik gelap habis, tak akan mendapat cahaya daripada Allah Ta'ala. Besok di akhirat dalam keadaan kegelapan, dia dihumbankan dengan api neraka. Orang yang beriman dan tidak bercampur iman mereka dengan syirik. Jangan sekali-kali kita melakukan syirik. Sudut perkataan amalan kita, ni amalan semayang kuat, puasa 6, alhamdulillah, kuais, tamam. Tapi perkara-perkara syirik, khurafat, amalan-amalan tradisi orang kita Melayu ni masih diteruskan lagi. Tambah macam-macam lah. Dari sudut perkahwinan, dari sudut kalau orang nak tahnik anak, bawa juga lagi buah kelapa lah, apalah, macam-macam. Lenggang perut lah dengan buah kelapa. Masih lagi berterusan. Makcik ni alhamdulillah puasa 6-nya, alhamdulillah kuais, tamam. Tapi benda-benda syirik masih ada lagi. Percaya dengan bomo-bomo dan sebagainya. Allahu Akbar. Iman tapi campur dengan syirik, habis. Tapi kalau beriman dengan iman yang tulus ikhlas, tidak bercampur dengan syirik, Allah sebut dalam Quran, mereka itulah orang yang sentosa daripada huru-hara, dan mereka lah orang yang dapat petunjuk Allah. Jadi orang yang beramal dengan amal saleh, imannya tidak bercampur dengan syirik, tidak bercampur dengan khurafat, tahyul dan sebagainya. Khurafat ni ialah cerita seorang budak. Khurafat ni ialah nama seorang budak. Nama dia khurafat. Tiap-tiap hari dia pergi dekat satu tasik. Dah tu balik, dia cerita benda-benda karut-marut. Sebab dia nampak jin. Dia menceritakan cerita karut-marut. Sebab dia berdialog dengan jin, dan dia tengok jin ni cerita dengan dia. Jadi bila cerita-cerita mengarut-garut yang tidak berlandaskan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi bercanggah Quran, maka orang sebut khurafat. Khurafat ni ada seorang budak yang bernama Khurafat. Maka dinisbahkan dengan nama budak tersebut, masyhurlah perkataannya sampai sekarang, khurafat. Kerana menakalkan cerita-cerita karut-marut, dinamakan khurafat. Dan lagi, dan beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang menunjukkan kepada kita dan galakkan supaya kita ni beramal dengan amal soleh. Dan adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Bahawasanya sedekah itu sungguhnya memadamkan murka Rabb, memurka Allah, dan menolak mati kejahatan. Orang yang bersedekah ini, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya, mana betul-betul berlaku. La tutfi'u, dan dijawab dengan lamul muzahlaqah ataupun lam dinama lamut taukid, lamul muzahlaqah, dan menunjukkan bahawa betul-betul sedekah ini memadamkan. La tutfi'u ghadabar Rabb, memadamkan kemarahan. Sebab marah ini, kalau kita marah, bolehkah kita padam dengan mulut? Contohnya mereka cuba memadam cahaya Allah. Memadam cahaya. Cahaya ni tidak akan, kita sekarang ni dengan mulut-mulut mereka, bi afwahim. Contoh mulut ni pergi padam cahaya, sekarang cahaya, api lain, cahaya lain.
Kita pergi padam cahaya, cahaya tidak akan terpadam. Kita dengan mulut kita padamkan cahaya, cahaya tak akan terpadam. Bahawa Islam ini tidak akan terpadam. Walaupun mereka cuba nak memadamkan cahaya Allah, tidak akan boleh terpadam. Sebab cahaya juga memadamkan kemarahan, memadamkan kemurkaan, iaitu sekiranya seseorang itu telah melakukan dosa, maka dia mengundang kemurkaan Allah. Bila Allah murka, mana berdapat dosa dan masuk neraka. Bagaimana nak mengelakkan daripada kemurkaan Allah? Banyakkan bersedekah. Dan bersedekah ini juga tadfa'u ay tadfa'u sadaqah mitatal su', iaitu mati dalam keadaan tak baik. Mana orang yang banyak bersedekah lillahi ta'ala tapi dengan syarat beriman kepada Allah, insya-Allah mati dia baik. Dan seterusnya lagi. Dan lagi sabdanya, ini di antara amalan-amalan bagi orang yang bakal haji ataupun pergi umrah, jangan tinggalkan amalan ini. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ini amal saleh. Barang siapa ziarah akan kuburku, wajib baginya syafaatku. Mana barang siapa pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendapat syafaat. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata raaitu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan bahawa Anas radhiyallahu anhu telah menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a yadayhi hatta zanantu annahu iftasala fa sallama ala nabi sallallahu. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengangkat kedua tangan sehingga orang menyangka bahawa sesungguhnya dia nak memulakan salat, tetapi bukan salat, dia mengangkatkan tangan. Al-Imam Az-Zahabi telah menyebut dalam kitab Syiarul Alam Nubala pun begitu. Hanya Syekh Ibn Taymiyah yang tak bagi angkat tangan. Itu Ibn Taymiyah pun manusia, yusib wa yukhti. Dia bukan maksum. Yusib wa yukhti. Ada kala betul, ada kala salah. Tidak semua pandangan Syekh Ibn Taymiyah itu betul, dan tidak semua pandangan ulama lain itu betul. Begitu. Jadi Al-Imam Az-Zahabi anak murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, tapi beliau tidak bersetuju dengan pandangan Ibn Taymiyah, langsung tak boleh angkat tangan. Sedangkan banyak riwayat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengangkat tangan, mengambilkan keberkatan, kerana tempat itu diberkatkan oleh Allah, bukan kerana kubur, tetapi tempat itu tempat yang berkat. Bila kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka tempat itu kerana telah diberkati, maka Allah mustajabkan doa. Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga periwayat menyatakan kami menyangka bahawa dia nak semayang, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberi salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summan sarafa, kemudian dia pun beredar. Kemudian beredar. Begitu juga diriwayatkan daripada Ibnu Wahab radhiyallahu an, daripada Malik radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya kana idza sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadnu minal qabri, hampir dengan kubur, wa yuwajjihu wajhahu ilal qabr, dan juga menghadapkan mukanya kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu wa yad'u, kemudian dia beri salam dan berdoa. Imam Malik radhiyallahu anhu, wala yamassu al-qabra biyadih, dan Imam Malik tidak menyentuh kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ta'adduban, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, hanya kita ni bila nak doanya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia. Mudah-mudahan. Sehingga langsung tak boleh nak beri salam pun tak boleh. Tusallim fil qalbi, dia suruh kita beri salam dalam hati. Ini tak betul. Riwayat banyak di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tawaduk, merendah diri, dan memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa pula tak boleh kita ucapkan? Ini satu benda yang tak betul.
Tak betul, yang perlu diperbetulkan. Apakah kelebihan ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walizairi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamatin. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 10 kemuliaan. Ada 10 kemuliaan. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kalau ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 karamat. Yang pertama, yu'ta arfa'al maratib. Yang pertama, diberikan oleh Allah Ta'ala martabat yang tertinggi. Allahu Akbar. Bila kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kedudukannya dimuliakan oleh Allah. Arfa' tertinggi dari sudut apa? Maratib, martabat di kalangan orang Islam, di kalangan orang beriman. Siapa ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan tertinggi martabatnya. Allahu Akbar. Wasaniyah, yang kedua, ya belughu asnal matalib. Dan orang yang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yablugh, sampailah kedudukannya pujian yang tertinggi, berbeza dengan pujian yang lain. Jeffrey, maka walaupun begitu sesak, begitu padatnya, tidak akan melepaskan peluang untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak beri salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Jeffrey, ngapa tak pergi? Wah, mainlah ustaz, dia kata. Bersesak-sesak. Jangan dipandang ramainya, sesaknya, tapi dipandang kepada bila kita beri salam saja ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukan kita ini asna, tertinggi dari sudut pujian. Beri salam saja. Yang ketiga, qadaul ma'arib. Segala hajat kita dimakbulkan oleh Allah. Banyakkan beri salam dan ziarah. InsyaAllah sesiapa ada hajat, banyak dia berziarah ini dan beri salam, segala hajat kita dimakbulkan oleh Allah, kerana telah diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita telah sampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam kita. Dan yang keempat, bazlul mawahib. Maka diberikan mauhibah, pemberian yang berganda-ganda. Allah, itu pun kita tak tahu apa pemberian yang Allah beri. Bazlul mawahib, mauhibah, pemberian yang Allah berikan kerana kita mengorbankan diri walaupun dalam keadaan kesesakan, kepayahan, kita terus juga nak ziarah. Kakak-kakak dan makcik-makcik kalau nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan raudhah yang begitu kecil, sempit bagi perempuan, bersesak-sesak, ditolak pula orang badan besar ni, sampai nak tersungkur, teruskan, kerana memberi salam tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan mauhibah, pemberian yang tidak terhingga. Dan yang kelima, al-amnu minal ma'atibi. Maka ianya akan aman daripada segala kebinasaan, segala bencana. Ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah aman, sama ada aman dalam dunia, aman ketika mana menghadapi sakratul maut, aman kita di padang mahsyar, aman kita di akhirat besok, dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga insya-Allah. Dan yang keenam, at-tathiru minal ma'aib. Maka bersihlah ia, suci luhur daripada segala keaiban. Maka Allah bersihkan dia, orang yang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang ketujuh, tashilul masaib. Yang ketujuh, Allah permudahkan segala musibah yang menimpa kepada dia, Allah berikan jalan keluar. Allahu Akbar. Segala musibah ini semua dia boleh terima dan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Dan ke-8, kifayatu nawaib. Kifayatun nawaib. Maka Allah Subhanahu wa taala
telah menggantikan adanya teman kita, adanya naibah, adanya kafil. Besok kita di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita, teman sejati kita di akhirat yang akan menyelamatkan kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, husnul awaqib, baik kesudahan kita. InsyaAllah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ke-10, rahmatu rabbil masyariqi wal magharib, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini setakat itu dapat kita bahaskan. Panjang lagi ni. Macam mana nak mendapatkan husnul khatimah? Baru membicarakan berkaitan dengan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada 10 kemuliaan. Belum lagi saya huraikan menerusi kitab kita ini, iaitu apakah hikmah kita semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bila kita semayang belakang maqam Nabi Allah Ibrahim ni, kenapa kita nak semayang? Di antaranya supaya kita berakhlak dengan akhlak yang terbaik sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Supaya kita ni nak menjadi Khalilullah, sebagai kekasih Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang digelar Khalilullah. Oleh sebab itu, kenapakah dijadikan tempat semayang ni di belakang Nabi Allah Ibrahim? Lepas kita tawaf pun semayang di belakang makam Nabi Allah Ibrahim, ataupun setentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini juga akan saya bahaskan menerusi kitab ini pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fil akhirati syafa'atah wa ahyina ala mahabbatih wa amitna ala sunnatih wa khsyurna fi zumratih wa arina wajahu wasqina min hawdihi wa ja'alna mimman faza bi suhbatihi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa jud alaina innaka antal jawadul karim wa afina min kulli bala'in ya azim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Istajibillahumma du'aana wa haqqiq fika raja'ana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.